Salam sejahtera dan selamat bersama saya Niki Senyambar dalam Awani Sarawak. Ini tajuk utama untuk malam ini. ...219 kes baru, 2 kematian di Sarawak. Turut serta dalam program ini, program suntikan ini, vaksin ini kerana ia memberi keselamatan. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana mengiktiraf media sebagai frontliner dan kami telah dipanggil untuk menerima vaksin yang pertama. Simulasi program vaksinasi di Tatau yang dijalankan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu berjalan lancar. Ia dilaksanakan bagi memastikan kelancaran pemberian vaksin COVID-19 di daerah tersebut. Malah latihan simulasi itu turut membabitkan golongan warga emas yang merupakan kelompok fasa kedua yang akan menerima vaksin. Kita rasa diri kita sudah ada terjagalah sikit. Jadi kita belum merasa senang hati. Turut serta dalam program ini, program suntikan ini, vaksin ini kerana ia memberi keselamatan dan memberi penjagaan kepada diri kita lah. Dan seterusnya untuk menghilangkan COVID ini. Hari itu sudah bagi kepengurusan kami belajarlah. Makan ni kita minta surat, makan ni kita masuk, makan ni kita niti ya ke sudah ya ke atonya. Aduh lah. Tu segi berapa aku tu segi tetap ya ke makan ni. Kuliah halap lah ya ke tetap ya ke sehat lah. Narai nama-nama lah. Di bisi nama-nama ya pada bisi di lemam namanya. Biasalah di maka kita sudah maka kita biasa namanya injection kerak-kerak bisi anggap mimi namanya nah ya biasa ajalah. Sementara itu, Residen Bahagian Bintulu Jack Aman Luat berpuas hati dengan hasil simulasi itu kerana masa yang diambil sepanjang mengendalikan proses itu berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Ini merupakan perjalanan sebenarnya nanti di mana ya bermula dengan registration dan sebagainya hingga tamat. Yang telah pun kita buat tadi kurang daripada 10 minit. Tidak termasuk masa rehat tadi 15 minit hingga 30 minit lah. Jack berkata demikian selepas memantau latihan simulasi program vaksinasi COVID-19 di Dewan Sukan Tatau pada Khamis. Kira-kira 15,000 penduduk daerah Bau sudah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menurut Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, ini membuktikan kesedaran penduduk di kawasan itu berada pada tahap yang tinggi dan bersedia untuk menerima suntikan vaksin tersebut. The response has been very encouraging. We expect to register about 40,000 people. Bau has a population of 62,000. But some of them may prefer to take it maybe in their department or in their what we call resident in Kuching. Most of them may be staying in Kuching, but those who are staying in the kampung, we have about 15,000 over registered already for the vaccination. Tambahnya, walaupun banyak dakwah negatif mengenai vaksin ditular pihak yang tidak bertanggungjawab, dia harap penduduk di Bau sedar akan kepentingan vaksin bagi melindungi diri dan masyarakat sekeliling. Henry berkata demikian dalam sidang media program agihan pelitup muka di Dun Tasik Biru pada Khamis. Pada majlis itu, lebih 200 kotak pelitup muka diagihkan kepada penduduk di daerah itu. 13 pengamal media antara petugas Barisan Hadapan di Sarawak yang bakal terima vaksin fasa pertama bermula esok hingga 31 Mac depan. Ia setelah permohonan Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak diluluskan, sekaligus mengiktiraf peranan penting yang dimainkan media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat ketika tempoh pandemik ini. Dan kami akan mulai mendaftarkan diri esok sekitar jam 10 pagi di Klinik Kesihatan Samarahan. Dan 13 orang telah diberikan penghormatan tersebut. Dan saya mengaku ketika ini saya agak gemetar selepas dihubungi di pihak Klinik Kesihatan Samarahan sekitar jam 10 pagi tadi. Dan
Walaupun begitu, saya rasa tidak sabar kerana ia adalah detik yang akan dilalui oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagi jurugambar Zul Azhar Shebli, dia melihat pemilihan ini sebagai satu pengiktirafan selaku petugas barisan hadapan dan meluahkan keterujaannya untuk menyertai program imunisasi itu. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana mengiktiraf media sebagai frontliner dan kami telah dipanggil untuk menerima vaksin yang pertama yang akan berlangsung pada esok hari. Saya sebagai salah seorang pengamal media di Sarawak terasa terharulah dengan keprihatinan Kerajaan Sarawak mengiktiraf kami sebagai frontliner. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Dr. Chin Zin Hing memberitahu lebih 40,000 petugas barisan hadapan di Sarawak akan menerima vaksin Pfizer BioNTech pada fasa pertama program imunisasi ini. Anggota media secara keseluruhannya akan divaksin pada fasa kedua dan ketiga bermula 1 April depan dan mereka boleh mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Dan ini pula di Sibu, sebanyak 13,000 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech tiba di Pejabat Farmasi Bahagian Sibu, Jalan Awang Ramli Amit, tepat jam 2.35 petang Khamis. Penghantaran berkenaan menggunakan lori kargo Asia Link melalui jalan darat dari Kuching diiringi Polis Diraja Malaysia PDRM. Daripada jumlah itu, 6,000 dos vaksin akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di bahagian Sibu, Mukah, Kapit dan Sarike. Lebih 3,500 dos vaksin akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di bahagian Sibu bermula Jumaat. Vaksin juga akan diberikan di Hospital Sibu, klinik kesihatan Lanang dan klinik kesihatan Sibu Jaya. Manakala wakil dari Mukah, Kapit dan Sarike dijadualkan mengambil vaksin tersebut esok. Dan untuk bertanyakan lebih lanjut, kita bersama penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBBS yang juga merangkap Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berada di talian ketika ini. Baiklah Doktor, berkenaan dengan pemberian vaksin yang akan bermula esok di Sibu, pemberian vaksin COVID-19 dimulai dengan petugas barisan hadapan di Sibu terdiri dari kaki tangan kesihatan. Bagaimana persediaan esok, Doktor? Apa aturan yang telah digerakkan pihak berkaitan dalam memastikan kelancarannya, Doktor? Terima kasih kepada Asrul Awani. Besok bermulanya vaccination kepada kaki tangan KKM dan juga frontliner lain, di mana sejumlah 2,622 akan diberi dan 954 untuk non-KKM punya frontliner. Jadi secara totalnya 3,576 akan diberi vaksinasi dalam fasa pertama ini. Persediaannya kita akan memberi di 3 tempat, iaitu untuk kaki tangan hospital, kita akan beri di hospital, dan untuk kaki tangan di poliklinik, kita akan sediakan 2 poliklinik, iaitu Poliklinik Sibu Jaya dan juga Poliklinik di Lanang. Juga Doktor, selain daripada petugas kesihatan, kita ingin tahu bagaimana dengan sentimen atau penerimaan suntikan vaksin COVID-19 bagi masyarakat di sana, Doktor, di Sibu khasnya. Saya dalam live FB saya setiap hari, setiap kali saya menekankan bahawa betapa pentingnya masyarakat kita menerima vaccination ini disebabkan kita perlu lebih daripada 70% daripada masyarakat kita diberi suntikan vaksin ini supaya wujudnya herd immunity. Apabila wujudnya herd immunity nanti, maka kita dapat melawan COVID ini secara menyeluruh. Sebab itu kita menjalankan kempen secara besar-besaran, menjalankan kesedaran kepada masyarakat kita supaya dapat menerima vaksin ini secara menyeluruh. Saya amat berpuas hati, saya amat berpuas hati daripada soalan-soalan yang mereka hantar kepada saya. Dahulu mereka banyak bertanya pasal side effect. Tapi sekarang ini mereka pula bertanya indication, adakah mereka layak. Ini yang suatu petanda yang baik. Mereka sudah ada menerima vaksin ini dengan hati terbuka. Juga Doktor, kita juga ingin tahu dengan berkenaan dengan cadangan Doktor melihat kepada kapasiti stadium tertutup Sibu yang dicadangkan untuk dijadikan pusat vaksinasi khas bagi fasa kedua dan ketiga untuk jangkaan dalam beberapa hari ia akan dilaksanakan, Doktor. Dan juga bagaimana pembahagiannya nanti? Adakah terdapat stesen-stesen dan juga berapa jumlah anggota yang akan ditugaskan nanti? Kita akan menyediakan tempat stadium tertutup Sibu ini. Ada beberapa sebab kita menggunakan stadium ini. Pertama, disebabkan dia adalah mempunyai hawa dingin yang baik.
suatu stadium yang berhawa dingin dan juga merupakan stadium baru dan juga mempunyai keluasan yang besar. Dia mungkin lebih daripada, kalau tidak silap saya, lebih daripada 10 gelanggang badminton ada dalam kawasan tersebut. Ini adalah suatu kawasan yang besar di mana setiap yang akan diberi vaccination ini perlu dimonitor dalam masa setengah jam selepas diberi vaccination ini. Saya rasa inilah suatu tempat yang amat baik untuk masyarakat kita di Sibu. Persediaannya sedang berjalan dengan lancar untuk memastikan supaya setiap yang datang tidak sesak ataupun mengikut jadual yang telah akan kita tetapkan kemudian. Baik, terima kasih Dr. Anwar Rapai yang berada di talian penyelaras JPBB Sibu yang berkongsi dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang akan bermula esok di Sibu. Baik, berita seterusnya, pelaksanaan skim bayaran pampasan atau ex gratia wajar dipertimbangkan dalam meningkatkan keyakinan rakyat untuk menyertai program imunisasi COVID-19. Kerana itu disokong Pakar Perubatan Kesihatan Awam UNIMAS, Profesor Madya Dr. Helmi Hazmi, sekiranya ia dapat dilaksanakan di Malaysia. If the government wants to give ex gratia or compensation to the scheme, right, to the what do you call that scheme already, special protection scheme, right, ex gratia to the special protection scheme, it is something that we look forward to lah. I love that movement because by doing that, of course, by giving an ex gratia, we are not hoping that people will end up into the situation where they need this ex gratia, but with ex gratia, at least we want to build the confidence of people to receive the vaccination. Mengambil kira langkah yang diambil Singapura, kata Dr. Hilmi, Malaysia perlu mewujudkan skim khas untuk penerima vaksin sekiranya berlaku sebarang kesan sampingan yang teruk. Those who are receiving the vaccine and they end up to have a severe allergic reaction or severe reaction towards the vaccine which is given to them, so they are eligible to get the ex gratia or the compensation as a result of the vaccine that they receive. Sebelum ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Khairi Jamaluddin berkata, Jemaah Menteri memutuskan mewujudkan skim khas bagi memberi perlindungan dan pemberian ex gratia kepada individu yang mempunyai kesan sampingan serius selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Baik, kita ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak terus melaporkan angka 3 digit pada hari ini. 219 kes positif baru COVID-19 direkodkan di negeri itu. Sibu juga kekal menyumbang angka tertinggi dengan 80 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 8,869. Menerusi kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 248 kes pula dilaporkan pulih melebihi angka kes positif yang melibatkan 149 kes di Hospital Sibu, diikuti Hospital Miri 43, PKRC di bawah Hospital Kapit 27, Hospital Umum Sarawak 25, Hospital Sarikit 3 dan PKRC di bawah Hospital Seri Aman 1, menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih meningkat kepada 6,484 orang atau 73.11% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Selain itu, 2 kematian juga dilaporkan di Hospital Sibu menjadikan jumlah kematian kepada 78. Selain itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada Khamis mengisytiharkan 1 kluster baharu di Samarahan. Kluster itu dikenali sebagai kluster Jalan Hopin yang dipercayai wujud susulan aktiviti kunjung-mengunjung semasa sambutan Tahun Baru Cina. Kluster itu komuniti melibatkan daerah Samarahan, Serian dan Kuching. Penularan jangkitan COVID-19 dipercayai berlaku pada 11 hingga 14 Februari lalu semasa sambutan Tahun Baru Cina di beberapa buah rumah persendirian saudara mara dan rakan di 3 daerah itu. Indeks kes kepada kluster ini adalah wanita berusia 22 tahun yang dikesan melalui saringan individu bergejala pada 18 Februari lalu. Sehingga 25 Februari lalu, sejumlah 120 orang telah disaring yang mana 14 kes positif dikesan, 41 negatif manakala 65 lagi masih menunggu keputusan. Kesemua 14 kes positif telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Selain itu, pertambahan kluster baru ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak ialah 26 kluster. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat, kita jumpa lagi.